Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab dan kita baca dulu, kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat baginda, ahli keluarganya, pada diri kita sendiri, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan, guru-guru, saudara se-Islam kita di seluruh dunia yang mengalami kesusahan seperti di Palestin, Syria dan semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Okey, cikgu mulakan dulu. Okey. Okey, terima kasih Akib Fitri. Yes. Okey, cikgu mula awal sikit sebab nanti nak ambil anak. Oh, okey. Okay, cikgu. Kita mulakan siapa yang ada lah. Kertasnya, kertas apa? Kertas yang Yang sambung kita sambung. Okey. Yang tadi. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 6. Sekejap. Ni. Sama kan? Ada. Okey, kita tengok rajah 6.1 menunjukkan satu proses penggumpalan lateks. Jadi bila kita sebut penggumpalan lateks, apa maksudnya? Gumpal lateks. Lateks ni apa? Macam susu. Susu apa? Oh, susu getah. Okey, lateks ni susu getah. Gumpal ni maknanya dia dah beku. Susu getah beku. Proses macam mana susu getah tu jadi beku Okey. Yes, tentang getah ni kita ada macam ni cara ingat. Kalau lateks ni susu getah, jadi kita tulis cegum. Cegum. Sebelum tu ada asgum. Okey, sekejap. Asgum, cegum, vulkan. Sekejap. Salah. Vulkan. Tu maksudnya lateks. As tu acid. Gum tu maksudnya gumpal. Gumpal. Jadi dia kalau kita susu getah tu bila campur dengan asid, dia akan jadi gumpal ataupun beku. Okey. Yang kedua, lateks campur M tu apa? Lawan bagi asid kalau tak nak getah beku.
Amniosulfat. Ammonia. Ammonia. Okay, ammonia. Jadinya ni C ni cegah. Cegah. Ni kemudian gumpal. Gumpal. Jadi dia tak bergumpal. Bila tak bergumpal dia cair. Oh, dia cair. Jadi kalau kita nak susu getah kita beku, kita tambahlah asid. Kalau kita nak susu getah kita tu kekal dalam keadaan cecair, Tambah kita tambah ammonia. Kemudian latex ni kalau campur sulfur. Sulfur. Ya, sulfur je. Okay. Ni admit dulu. Okay. Nazar ni siapa masuk? Okay. Okay, kalau latex campur dengan sulfur, dia akan jadi getah terbulkan, iaitu vulkan tu, getah Campur. terbulkan. Getah terbulkan ni lagi kuat lah. Lagi apa? Lagi kuat. Oh. Getah terbulkan. Oh, macam getah yang kena bakar tapi tak cair lah. Macam tayar kereta getah terbakar. Jadi dia kuat sikit lah. Kalau cuba getah asli ni tak ada campur sulfur, cair lah kita punya tayar tu sebab panas kan, bergeser. Okay. Siapa lagi ada nak masuk tak? Tak ada. Okay. Kemudian kita tengok balik soalan kita. Getah asli campur bahan S, getah menggumpal. Getah asli campur bahan T, getah tak menggumpal. Jadi apa jawapan? S acid, T ammonia. Macam itulah Okey. Warna biru. Acid. Ammonia ni sebenarnya alkali. Ammonia ni adalah alkali. Jadi kalau jawapan lain pun betul. Okey. Cuba kita tengok. Kalau selain asid, misalnya kata soalan, kadang-kadang soalan objektif tu, dia ada bagaimana nak gantikan asid selain daripada asid? Garam. Garam? Garam tu asid ke? Bukan. Asid Okey, sekejap. Masuk ni. Okey. Asid. Contoh asid dalam kehidupan. Asid ni sifatnya apa? Mencairkan benda. Cairkan benda. Asid, okey. Makanan yang ada asid. Makanan yang bersifat asid. Bersifat asid. Apa benda? Cepat yang lain tu boleh respon. Tak tahu lah cikgu. Benda yang masam ada asid lah. Benda masam. Macam limau. Benda yang masam. Masam. So jawapan bagi selain asid kita boleh taruh apa? Jus limau. Pandai pun. Jus limau. Lain? Jus lemon. Jus lemon ya masam lah. Okey. Kita dah tahu ni kat sini ammonia ataupun alkali. Alkali lawan bagi alkali. Awak dah belajar dulu mendengar rendah. Apa sifat alkali? Alkali sifat dia lawan alkali berasid lah. Masam? Lawannya? Pahit. Jadi kita kena cari benda-benda yang pahit lah. Apa yang benda pahit? Apa yang pahit lah? Sabun.
Alkali ni. Betul. Alkali ni benda-benda yang pahit lah. Contoh apa makanan yang pahit? Potola. Betul tu. Pahit tak potola? Tak tahu. Kau tak pernah makan potola? Saya makan je tahu benda. Yang pahit tu. Saya kalau benda saya tak cari nama, saya makan je. Okey, tak apa. Jadinya benda yang pahit lah Okay. Selain daripada tu, kalau alkali, nama dia ada ujungnya hidroksida. Alkali Nama belakang dia hidroksida. Contohnya macam kalsium hidroksida. Natrium hidroksida. Hidroksida. Contoh. Kalsium. Ni. Natrium. Okey, dah? Okey, ni dah boleh? Boleh. Kita pergi pada soalan berikutnya. Tolak. Raja menunjukkan sejenis getah daripada getah asli. Ada perkataan sulfur. Jadinya apa? Sulfur. Getah terbukan. Getah terbukan. Proses dia? Proses je latex campur sulfur. Yelah proses nak menghasilkan getah terbukan ni, getah asli campur sulfur jadi getah terbulkan kan? Jadi apa nama prosesnya? Dia mulakan dengan pem. Apa? Pembekuan. Cuba tengok buku teks tingkatan tu. Tingkatan 4? Ya, tingkatan 4 ke tingkatan 5? Tingkatan 4. Kalau ada, sekejap. Tengok. Getah. Dekat buku tu pun ada. Apa namanya? Proses apa? Getah. Jumpa tak? Yang lain tu senyap je. Tak jumpa lah cikgu. Tak jumpa? Tu cari kat buku teks kata 5. Yang tempat lah ni. Tempat? Yang tempat tak? Entahlah cikgu dia rasa macam yang tempat. Cakap yang tempat dah 5. Cikgu ni lupa. Dekat hidrokarbon ke apa? Ni ada? Ada. Proses Proses apa? Pemvulkanan. Pemvulkanan Tengok ni, proses pemvulkanan. Mana yang lain senyap aja. Jangan tidur kot. Yang masuk ramai ni. Okey, kita tengok tadi. Apa tadi? Ni. Proses pemvulkanan getah adalah proses pemanasan getah bersama sulfur. Menjadikan getah terbakar ni lebih kuat. Sebab apa? Rangkai silang sulfur ni menghalang lapisan polimer getah daripada menggelusur. Tengok ni. Tahan haba, keras, kenyal, tidak terlap cecair dan udara, tidak mudah teroksida, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali dan penebat elektrik. Ini sarung tangan industri lah kiranya. Kalau sarung tangan doktor tu bukan tau. Sarung tangan doktor tu adalah getah asli betul. Tapak kasut. Jadi dia tahan sikit. Tayar kenderaan. Okey. Kita tengok. Namanya apa tadi? Afkid? Pemvulkanan. Kalau dalam bahasa Inggeris namanya vulcanization. Cikgu suka cepat bahasa Inggeris ni. Cuba tengok sini.
Vulcanizations. Kita tengok. L. Okay, tengok. Kat sini. Salin tahu dalam buku awak tu. S ni maknanya tambah sulfur kan? Betul? Sulfur. Dia kan tambah sulfur ni. L. Getah yang terbakar lebih kuat. Lebih kenyal. Lebih apa lagi? Lebih keras. Lebih tahan daripada teroksida kan? Lebih tahan terhadap asid dan alkali. Salih. Lebih sulfur. Jadi kalau dapat ingat satu pun cukup tu. Lebih kuat, kenyal, keras. Lebih kenyal. Keras. Okey, tahan geseran semua. Okey, kita tengok ni macam mana kita nak lukis. Senang je. Kita ambil tadi. Macam mana tadi? Tengok kat nota tadi. Macam gini je kan? Betul? Nampak tu? Dia ada macam garis. Okey, kita lukis. Jangan takut. Tiru yang macam ni. Jadi, tiru je. Ada berapa? Ada 4. Okey, lepas tu kita letaklah sulfur. Dah. Terselang kat sini. Okey dah. S tu sulfur. Ini namanya rangkai silang sulfur. Rangkai silang sulfur. Kalau dia tanya getah terbalkan tu kenapa lebih kuat? Kenapa? Kita buat. Mana? Dah buat soalan. Kenapa getah tervulkan lebih kuat? Kenapa? Sebab mempunyai rangkai silang sulfur. Sebab rangkai. Dia punya jawapan. Jawapan ni macam alloy tau. Awak ingat tak alloy? Alloy ingat tak? Tak ingat. Kenapa alloy lebih kuat? Kerana rangkai silang sulfur menghalang apa? Ni apa ni? Rantai apa? Tengok. Rantai apa? Polimer getah. Jadi dia menghalang rantai polimer getah. Sekejap ada orang nak masuk ni. Okey. Rantai polimer getah daripada menggelungsur. Sama macam alloy. Kalau kita tengok alloy ni ulangan yang kita buat tu. Kita lukis tu. Cikgu cakap lukis besar dulu. 3. Baru lukis yang lurus. Ingat tak alloy? Dia tak datang hari tu. Yang lain mana Kak? Abang? Yang lain senyap aja. Kau respon sikit. Okey. Alloy. Kenapa alloy lebih kuat?
Kenapa alloy lebih kuat, lebih keras, lebih tahan kakisan? Yep. Ni apa ni yang besar ni? Logam. Logam. Ni logam asing. Logam. Ni logam asing. Yang kecil-kecil ni lapisan Lapisan. logam utama kan. Oh, itu logam utama. Ni logam asing, ni logam utama. Sebab dia banyak, ni logam utama. So jadinya kenapa dia buat? Kerana logam asing halang lapisan logam utama daripada menggelunsur. Oh, kerana Logam asing logam menghalang asing lapisan logam utama daripada menggelunsur. Oleh kerana dia tak menggelunsur tu dan dia kuat. Sama tak jawapannya lebih kurang? sama. Satu rangkai silang, kat sini logam asing. Kat sini polimer getah, Polimer kat getah sini dan lapisan logam utama. Logam utama. Okay dah. Kita tengok. Getah Q digunakan dalam industri pembuatan tayar kenderaan. Wajar tak? Jawab dulu, wajar ke tak? wajar Wajar. Kenapa wajar? untuk membuat tayar kerana Kenapa Dia getah Q tahan ni haba. wajar digunakan untuk buat tayar? Getah Q ni apa kelebihannya? Macam itulah. Lebih kenyal. Lebih kenyal. Kuat. Tahan haba. Tahan haba, bagus. Lebih tahan haba. Lagi? Dah, tak ada. Yep. Berbanding getah asli. Banding kan? Banding dengan getah asli. Wajar kerana Getah asli ni dia lembut. Dia lembut. kalau putus. Tak tahan haba. Macam kita tengok ni. Gelang getah tu. Kalau lama-lama pun dia putus kan? Walaupun tak terdedah dengan cahaya matahari. Okey. Habis. Sekarang ni kita tengok proses penghasilan amonia. Getah asli. Cuba tengok buka buku. Amonia. Kat mana ada penghasilan amonia? Bab berapa tu? Radical bebas ni bukan. Kat mana? Cikgu pun tak ingat lah kat mana. Siapa yang dah tengok buka buku? Ni dah aktif dah. Ke tempat? Tahu cikgu. Yep. Tak ingat. Ini sabun. Alkohol, antibiotik, antiseptik. Kat mana? Ada pula amonia. Nah ni yang cikgu cakap alloy tu. Kenapa alloy lebih kuat? Ini getah asli. Tadi kita nak tengok apa tadi? Amonia. Haba kat mana? Siapa tulis ada buku boleh tengok. Tak apa kalau tak tu pun cikgu ingat lah ni. Okey. Mana Okey tak apa. Raja 7 menunjukkan sejenis proses yang digunakan untuk menghasilkan amonia dalam secara industri. Sebenarnya ada nama dia. Okey, kalau nak buat amonia, kita ada nama tindak balasnya iaitu proses haba. Proses haba. Tengok cikgu tulis haba. Dia huruf apa cikgu lukis ni? N. N dengan?
A boleh jadi huruf apa selain N? Hash. H. Jadi proses haba adalah proses yang menghasilkan amonia daripada N, nitrogen campur H. Ni macam huruf H kan? Hydrogen. Hasilkan ammonia. Akid. Ya. Ammonia tadi kita guna buat apa Akid? Buat sekejap ada di mana? Asid mana tadi? Getah Supaya getah apa? getah tak mengumpan. Tak beku Okey. Jadi ni nitrogen campur amonia hasilkan nitrogen campur hidrogen, dia akan hasilkan amonia. Okey. Kemudian kita tengok kat sini Be. Be ni adalah besi. Besi ni sebagai mangkit. Ingat tak kita belajar tadi tengah siang tadi? Kadar tindak balas dipengaruhi oleh apa tadi? Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Sengat tu. Yuk. Siang tadi. Kadar tindak balas dipengaruhi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Suhu Teluk Sengat. Ini je satu S ni je yang rendah. Yang lain semua tinggi. Suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi. Makin ada, kadar tindak balas tinggi. Kepekatan tinggi, kadar tindak balas tinggi. Tekanan tinggi, kadar tindak balas tinggi. S je. Yang akhir tu size. Size je. Size rendah baru kadar tindak balas tinggi. rendah. Tinggi. Tinggi Ni semua cikgu cerita pasal tinggi tu. Ini semua adalah tinggi. Ni semua tinggi, kadar tindak balasnya tinggi. Jadi semua ni menyebabkan kadar tindak balas tinggi. Suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi. Ada makin, kadar tindak balas tinggi. Kepekatan tinggi, kadar tindak balas tinggi. Tekanan tinggi, kadar tindak balas tinggi. Semua suhu je. Bila suhu rendah, suhu pula. Saiz rendah, kadar tindak balas rendah. Tinggi. Tinggi. Nak je. Daniel Haziq. Okey. Anis pun senyap je Ramai ni Cikgu nak screenshot sekejap. Mana sniping tu cikgu? Ambil jap. Tak jadi pula. Cikgu punya ni. Yang tak kacau. Tak ada tadi. Kikik. Tak jadi pula. Biarlah dia. Akid, Amira, Daniel Haziq, Anis, Nuruliana, Kristina, Syida dengan Saza. Saza pun senyap aje. Okey, kita sambung. Tolong respon Okey, haba, tindak balas haba untuk hasilkan amonia. Okey, kita tengok warna biru pula. Okey, selain kita ada besi untuk meningkatkan kadar tindak balas, S tu untuk suhu kan? Betul? Ni yang kita belajar, kadar tindak balas. S untuk suhu kan? Jadi suhu dia berapa? Ini untuk 4 kan? Betul? Jadi 400 darjah Celsius. Okey, nak dapat tekanan bagi 2. Dapat 200. 200 tu 200 atm tekanan ni. 200 atm. Tekanan 200 atm. Siapa tadi nak join ni? Asyik. Okey. Ingat tak? Cikgu ulang balik. Tadi kita ada suhu, betul.
M makin. K kepekatan. T tekanan. S ni saiz. Saiz rendah aja yang kadar tindak balas tinggi. Yang lain semua nak tinggi. Jadi suhu dia tinggi adalah 400. Lepas tu nak dapat tekanan, bagi 2 dapat 200. Jadi tekanan dia 200. Tu cara ingatnya lah. Okey. Kita tengok nitrogen dengan hidrogen. Okey. Ammonia ni formula dia adalah NH3 tau. Ammonia. Ni adalah ammonia. Okey. Jadi berapa nitrogen, berapa hidrogen? Tengok formula. Berapa nitrogen dia? Nitrogen. NH3. Berapa hidrogen dia? 3. 3. Hidrogennya 3. Nitrogennya berapa? 3. Kita tengok formula. Oh, N1. 1. Jadinya 1 nisbah 3 lah. Kemudian kita masukkan kad memampat, ada kebuk tindak balas, hasilkan cecair amonia. Jadi yang tak jadi cecair dia akan kembali pada kebuk tindak balas. Namakan proses menghasilkan amonia. Apa dia? Proses apa? Proses apa? Haber. Haber, pandai. Tak ingat. Okay. Apakah suhu optimum bagi tindak balas ni? 400. 400. Okey. Terangkan mengapa suhu di bawah optimum tidak sesuai bagi tindak balas ini. Kenapa? Suhu di bawah optimum. Jadi suhu di bawah berapa? 400. Kenapa tak sesuai? Dia kan tak sesuai. Di bawah. Tapi sebenarnya kalau tengok pada buku teks dia bukannya 400 tau. Dia 450 tau. Jadi kita nak ingat 400. Sebenarnya dia 450. Tapi 4 lah depannya. Okay. 450. Okey. Kalau bawah 450, suhunya tinggi ke rendah kalau bawah 450? Rendah. Rendah. Jadi apa jadi pada kadar tindak balas ni? Menurun. Perlahan. Jadi kadar Menurun. tindak balasnya menurun ataupun perlahan. Jadi kita tulis apa? Kadar tindak balas Menjadi perlahan. okey, bagus. Kadar tindak balas buka. tak boleh nanti dulu masuk bulan 1 nanti. Bulan 2. Bulan 12 tak dia nak masuk kan? Yang ni boleh. Benar. Aja tak? Tengok ni. Okey, sekejap sorry. Okey, kadar tindak balas menjadi perlahan tadi yang tindak balas menjadi perlahan, berkurang pun boleh. Berkurang. Perlahan. Berkurang. Okey. Sebab dia kat tidak sesuai tindak balas ni. Okey, lagi satu kita tengok kat sini nitrogen campur hidrogen. Dua. Jadinya NH3 betul. Amonia lah. Nitrogen campur hidrogen dia akan jadi NH3 ni amonia. Ni N2 nitrogen hidrogen. Okey, cikgu tanya. Nitrogen ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi dia bahan apa? Bukan logam. Memanglah bukan logam. Dia bahan apa? Tak ada Jadi dia bukan? Cair. Dia bukan logam. Bukan logam ni bahan apa? Cair. Bukan. Atom ke molekul ke ion? Molekul. Betul?
Ayolah. Okey. Atom, molekul, ion. Ion. Apa? Ion ada atom dengan molekul. Oh, jadi molekul. Molekul lah. Molekul lah. Okey. Dapat. Ada logam. Bukan logam. Jadi dia tak. Jadi molekul. Sama dengan Okey, molekul. Nanti dia akan dulu. Okey, molekul. Ni pun hidrogen. Ada tak hidrogen? Tak ada. Tak ada. Dia pun bahan molekul. Tengok sini, ammonia. Kita tengok nama ammonia. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi pun bahan molekul. Okey. Jadi ini kan bahan tidak balas ni, bahan tidak balas ni apa? Nitrogen, hidrogen. Jadi NH3 ni ammonia. Okey. Tengok ni. Patah. Ni apa ni? Ni bahan tidak balas tau. Bahan tidak balas. Ni bahan tidak balas. Ni apa? Ammonia ni. Apa dia? Ya. Apa? Ni senyap je. Syikin senyap. Tolong jawabkan, aku tak tahu. Tolong jawabkan. Ini Cair. Cair memanglah. Ini dia pun gas juga. Asalnya gas. Nanti kita tu dia jadi cecair. Okay, ni gas. Betul. Ni gas. Ni bila kita dah jadikan ni, dia jadi cecair. Dia masuk dekat pemampat ni jadi cecair. Okey, cepat. Bahan tidak balas, bahan tidak balas. Hasil tidak balas. Ya Allah. Hasil tidak balas. Jadi kalau suhu rendah, kadar tidak balas rendah, apa jadi pada hasil tidak balas? Banyak ke sikit? Sikit. Hasil tidak balas berkurangan. Ni tidak balas kita belajar tingkatan 5 tau Jadi sikit lah production dia sikit. Production dia sikit. Ni dah. Tengok pula, tuliskan persamaan perkataan untuk menghasilkan gas amonia. Perkataan tau. Jadi Nitrogen tambah hidrogen. Nitrogen tambah hidrogen hasilkan amonia. Amonia. Ini perkataan. Kalau yang cikgu tulis yang ke atas ni, yang N ni tu namanya formula kimia, persamaan kimia. Ini perkataan. Okey, nyatakan mangkin yang digunakan. Apa tadi kita? Sebut besi. Firum. Besi. Jadi haba yang cikgu tulis ni awak kena hafal. Haba yang kita tulis ni awak kena hafal. Jadi kat sini adalah besi. Besi. Okey. Apakah fungsi mangkin? Apa? Pandai cakap mangkin, apa fungsi mangkin? Mempercepatkan tindak balas. Pandai. Siapa tu? Anis. Pandai Anis. Mempercepatkan kadar tindak balas. Jul. Okey, mangkin. Ingat tu mangkin. Mangkin tu cepatkan. M tu mempercepatkan kadar tindak balas. Okey. Kita tengok soalan yang ke-8.
Rajah menunjukkan satu unsur dalam jadual berkala. Nombor atas nombor apa? Nombor kecil nombor apa? Apa dia? Nombor yang kecil nombor apa? 17. Yelah, nombor apa? Nombor atom. Nombor atom. Eh? Mana ada nombor atom? Tak dengar tadi. Nombor apa? Anis kau pandai jawab. Cepat, siapa yang boleh jawab ni? Tolong jawab. Nombor kumpulan. Nombor kumpulan. Proton. Aduh, nombor? Proton. Nombor proton. Okey. Dia mana ni? Dah sebelah. Nombor proton. Nombor proton yang ni. Proton. Nampak? Nombor yang kecil nombor proton. Nombor besar nombor, kat sini dia tulis jisim atom relatif tapi kita pakai nombor nukleon. Nombor nukleon. Jadi kita tengok. Ini nombor proton. Nombor nukleon. Ya. Okay. Protonnya ada berapa? Protonnya ada berapa? 17. 17. Neutronnya ada berapa? 17. 17 tak. Kalau proton 17, elektronnya berapa? 17. 17 juga. Neutronnya? Dia sentiasa ada kat dalam ni rajah tu. 17 tolak 35. Itu nukleon. Oh. Nombor nukleon. Bilangan neutronnya berapa? 17 Syikin, tak. senyap je Syikin. Zul pun ada tadi tu, cik ingat. Mana dia? Munculkan suara. Cepat. Zul mana Zul? Aikal tak masuk Tak. Aikal dah tidur. Kau ada kelas pun tadi. Tak ada JSS kan tadi? Okay, cepat-cepat. Nombor nukleon. Tengoklah dekat dalam gambar tu. Ada lah kegunaannya. Macam mana nak dapatnya? 35 tolak 17. 35 tolak 17. Dapat berapa? 18. 16. Okay. Sekarang kita dah ada proton. Jadi bila ada proton, kita tahulah kumpulan dia. Daripada elektron dia 17. Buat susunan elektron. Jadi susunan elektron dia berapa? 287. Siapa yang cakap tu? Apa ni lurus apa ni? Siapa cakap? Hanis. Anis. Okay, 287 kan cikgu dah ajar dah. 287. Muatkan satu-satu. Satu. Okey. Jadi kalau 287, berapakah kumpulannya? Dia kumpulan ke berapa? Dia color ke berapa? Zul yang jawab. Ada tak Zul? Jangan senyap je Zul. Zul, tolong bagi kerjasama. Cepat Zul. Tak ada Zul. Dah hilang kot, dah makan kot. Okay, siapa ada? Zul. Syikin pun senyap. Mana ni siapa yang lain ni? Nak Syikin, dengar tak je. jawab. Zul, tolong bagi kerjasama. Ada berapa ada? Fikri, Daniel pun ada. Daniel Haziq ada. Syikin, mana Syikin? Nurul, Liana, Istina, Rafiq, Najmi, Syida, Syazah. Zul Nazrin. Zul pun senyap je.
Okey, tak apalah. Tak nak bersuara, tak apa. Zul, Kita tolong Zul. kita berdua je lah. Fikri, mana Fikri? Fikri? Okey. Kumpulan ke berapa? 17. 17. Baguslah Anis. 17 ni kita tengok. Belakang ni ada berapa? 7. Lepas tu tambah 1. Yang tak perlu tambah 1 adalah kalau nombornya 1 dengan 2. Jangan tambah. Yang belakang dia, elektron valence dia 1 dengan 2 dan tambah. Kalau 3, baru tambah. 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru tambah 1 depannya. Kemudian cikgu nak cakap kalau 1, 2, 3 tu adalah logam kan? Betul tak? Ya. 1, 2, 3. Betul. Okey, 1, 2, 3 maknanya 3 tu 13 lah Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 adalah 13 adalah logam. Manakala kumpulan yang tak ada ni atau bukan logam adalah mula daripada 14, 15, 16, 17 dan 18. 18 ni sebenarnya dia kumpulan gas nadir. Okey, color. Macam mana nak tentukan color? Tak ada Tengok juga dalam ni. Masih lagi dalam susunan elektron ni. Macam mana? Berapa? Color ke berapa dia ni? Tengok ni. 1, 2, 3. Jadi dia color ke? 3. Okey. Kalau cikgu buat macam ni. Contoh lain. 3. X 5. Okey. Dia kumpulan ke berapa? 5. 2. Jadi 2. Kumpulan kedua. buat dulu susunan elektron dia. Berapa elektron dia? 2, 3. Elektron dia adalah 2, 3. Berapa kumpulan berapa dia? 13. 13. 13. Color berapa? 2. Color 2. Pandai. Color Kumpulan 13. 2. 1, 2. Jadi color dia 2. Kenapa 13? Sebab kalau nombor 3 je kita dah kena tambah 1 kan? Cikgu dah cakap kan? Kalau 1, 2 tak perlu tambah. Tetapi kalau yang 3, 4, 5, 6 ni kena tambah 1 kat depan. Jadi belas. Dia jadi belas. Okey. Okey. Jadi kita dah tengok pada soalan ni. Dia adalah kumpulan ke berapa? Kumpulan ke 17. Belas. Susunan elektron Z. Berapa? Salin je lah. Berapa? Susunan elektron untuk Z 287. 287. Kalaulah dia ni, okey, dia ni nak derma elektron ke dia nak menerima elektron orang ni? Mana Derma. senang? Derma elektron ke terima elektron? Terima. 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 Berapa dia kena terima? 1. 1. Okey, kalau dia terima 1, bermakna dia akan jadi ion apa? Terima elektron, jadi asalnya elektron dia 17, dia akan jadi berapa? 18. 18. Okey. Proton 17, elektron jadi 18. Proton tu positif tau. Elektron negatif. Berapa total? 17 tolak 18? 1. Negatif 1. Dia jadi negatif 1. Nampak tak? Nampak? Kalau dia ni, kenapa dia kena terima elektron? Sebab dia lebih mudah menerima elektron untuk membentuk susunan elektron yang oktet. Okey. Berapakah bilangan elektron yang terdapat pada unsur Z? 3. Berapa? 17. 17. 17. 3 itu kali. Kenapa? Dia tanya kena berikan sebab bagi jawapan anda. Kerana bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Ya, pandai. Kerana
bilangan proton sama dengan bilangan, jangan tulis macam ni tulis sama, perkataan sama. Sama dengan bilangan elektron. Baru nak cerita-cerita dah kena lukis bagaimana Z membentuk ion. Jadi kita buat Z. Berapa? Kita lukiskan. 2, 1, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita perlu apa tadi? Tambah berapa? 1. Tambah 1 elektron sebab nak oktet. Dapat Z 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang yang kat luar dia jadi berapa? 7 lagi ke dah 8? 8. Dia dah 8 dia dah oktet. Oleh kerana dia dah tambah 1 elektron, kita kena buat kurungan macam ni. Berapa casnya tadi? Kita dah kira tadi casnya. 1. 1. Sebab dia tambah 1, kita tahu negatif 1. Sebab apa negatif 1? Sebab elektron ni casnya negatif. Lebih 1 dia jadi negatif. Kalau dia terima 2, negatif 2. Okey. Dah. Okey, kita tengok. Yang ni ada lagi nak tanya tak? Tentang atom ni. Tadi senang sikit sebenarnya. Cik, tak tahulah awak rasa senang ke susah yang ni? Okey, kalau tak cikgu tanya benda lain. Okey, yang ni. Kalau dia bentuk atom, ni kan. Dia bentuk atom. Berapa kalau dia bentuk ion, berapa ion dia? Dia jadi ion negatif ke ion positif? Ni, kena fikir ni. Protonnya adalah 5. Okey, 3. Nak terima elektron ke nak buang elektron? Buang. Senang buang Senang buang. Jadi dia tinggal berapa? Tinggal 2 titik kan? Betul? Ya. Buang elektron. Jadi dia kurang cas berapa? Kurang cas berapa? Berapa cas dia yang kurang? 5. Kau buang berapa? Buang 3. Buang berapa? 1, Awak buang berapa? 2. Awak buang 2 ke 3? Awak buang berapa? 2. 3. Buang 3. Jadi buang 2 Elektron. 3 elektron. 3. Jadi tinggal 2 je kan? Okey. Beli dah. Kita dah buang, kita kena buat kurungan. Okey, berapa cas dia? Apa buang? Kalau sini buang 2, jadi sini positif ke negatif? Positif. Positif. Positif apa? 3. Itulah. Dia jadi ion positif. Senang je. Kalau awak tengok 3 kan ohm. Betul tak? 1 sampai 3 dia ohm, betul tak? Betul. Okay, jadi kalau ohm dia memang positif. Logam kalau dia jadi ion dia memang positif. Dia akan jadi positif. Okey. Sikit lagi. Ada 5 minit lagi. Okey. Raja menunjukkan raja sinar bagi satu alat optik. Ni kita periksa ini ke? Betul tak? Ikut. Okey. Satu alat optik. Okey. Objeknya duduk kat mana? Tengok objek dia. Objek dia duduk kat mana? Duduk depan F. Jadi objek ni kurang daripada F. Betul tak? Betul. Jarak objek kurang daripada F.
F mewakili jarak fokus. Apakah yang dimaksudkan dengan jarak fokus? Macam pixel kita Betul kan? Jarak fokus. Betul. Jarak fokus ialah jarak. Jarak dari mana? Jarak antara titik fokus dengan pusat optik. Jarak antara ni pusat optik tau ni. Oh tu. Jarak antara titik fokus F tu titik fokus F dengan pusat optik. Yang esok awak bawa benda alah ni ke sekolah, nanti boleh bincang dengan kawan Yang tak sempat salin ke apa ke. Okey. Berdasarkan Raja 9.1 nyatakan ciri terbentuk. Okey, tengok ciri senang ni. Okey, apa ciri dia? Maya. Maya Lebih Tegak. besar. Lebih Tegak. besar. lebih besar dan Tegak. tegak. Tengok je. Sebab Maya Karin tegak kan? Jadi tulis je kat sini. Dia nak 2 tu. 2 markah. Jika objek digerakkan melebihi 2F. Jadi objek ni duduk kat 2F kat sini. Ni objek ni yang hitam kecil tu letak kat sini. Letak kat sini. Apa hasilnya? Nyata. Songsang lebih kecil. Okey. Kan nanti dia objek ni akan kita boleh lukis, kalau tak ingat dia akan duduk kat kawasan sini. Dia akan duduk kawasan sini. Jadinya lagipun kan jauh kan? Betul tak? Jauhnya 2F. Kemudian antara F dengan 2F. F dengan 2F. Jadi kat sini, mula kat sini lebih daripada 2F, 2F, antara F dengan 2F dan kurang daripada F. Jadinya semakin jauh semakin kecil. Jadi ia melebihi 2F. Semakin jauh. Jadi apa yang berlaku pada saiz objek? Mestilah menjadi semakin kecil. Semakin kecil. Kecil image. Dia dah tanya kepada saiz image yang betul-betul. Semakin kecil image dia. Okey. Amir menyertai pertandingan mencipta alat optik sempurna musim STEM. Sekolahnya dengan menggunakan bahan yang diberikan, lengkapkan rangka untuk mencipta teleskop. Teleskop. Untuk membantu Amin memenangi pertandingan tersebut. Dia dah kasih dah tu barang-barangnya. Okey, buat macam mana tu? Cuba lukis gambar dulu. Siap. Jadi kanta dia lah kan. Betul, kanta. Kanta. Okey, dia ada 2. This is size. Jadi silinder kertas berongga ni, silinder kertas berongga. Kita boleh tulis dulu, nanti baru tu cerita kemudian. Kertas berongga. Mesti ada selotip kan? Pembaris gunting. Gunting tu ialah nak gunting ni, buat silinder berongga dengan nak gunting selotip. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kanta cembung dengan panjang fokus 10 cm. Satu lagi, yang mana jadi kanta mata, yang mana jadi kanta objek? 10 cm jadi kanta mata. Yang kecil Yang besar. Yang besar? Yang mana? Sekejap Kanta mata. Ada orang. Awak tengok buku teks tak? Tak. Ada tak tengok buku teks?
Ha ni. Ini tingkatan 5 kan kita belajar. Dia loading pula. Oh, kantong mata yang kecil. Kantong mata kecil. Hmm. Kantong mata yang kecil ke yang nipis ke yang tebal? Yang nombor kecil ke apa nombor besar? Nombor jap. Kuasa kantong mata. Dengan kantong mata mempunyai kuasa pembesaran 4 kali dan yang kecil. Kantong cembung panjang fokus 2 cm. Yang 2 cm ni jadi kantong mata. Ha. Ni 2 cm. Jadi kantong mata. Jadi letak mata kat sini lah. Teleskop kan? Ya. Teleskop. Jadi kantong mata ni kantong Cek. Okey. Lepas tu apa syarat lagi? Berapa panjang ni nak pakai? Jap. 10 tolak 2. 10 tolak 2 ke 8. 10 campur 2? 10 campur 2, 12. Jadi sini 10 campur 2. Ni 2, sini Okey. Jadi kita buat langkah dia. Pertama, apa dia? Okay, awak salin dulu Kita dah buat ni, lukisannya dah betul dah ni. KO betul semua Pertama ialah sediakan kanta objek Kantong cek. Ya. dengan membalut kertas berongga di sekeliling kanta cembung dengan panjang fokus lebih daripada 10 cm. Itu nombor 1. Nombor 2 sama juga. Tapi kita buat kanta, sediakan kanta mata dengan membalut kertas berongga di sekeliling kanta cembung dengan panjang fokus kurang daripada 2 cm. Okay, yang kedua sama juga. Sediakan kanta, jadinya objektif jadi dengan mata. Dengan membalut kertas berongga di sekeliling kanta cembung dengan panjang fokus kurang daripada 2 cm. Okay, kemudian buat apa yang berikutnya? Yang 3. Laraskan Laraskan. Laraskan. Laraskan selinder kanta mata ke dalam selinder kanta objektif hingga supaya mendapat imej yang jelas. Maksudnya gini, kalau ikut cerita dia ni, dia buat 2 silinder tau. Macam ni, satu lagi. Kemudian baru dia masukkan
Dia masukkan supaya dia boleh laras lah. Faham tak? Faham tak maksud cikgu? Okey. Dia Ni masuk kan, dia macam ni. Satu lagi masuk lagi. Jadi dia boleh masuk kat sini, laraskan. Dia boleh laraskan. Okey. Dah siap. Jadi kita sambung hari Selasa Kita sambung hari Selasa. Jadi kalau awak awak boleh tengok balik lah Tengok balik. Kalau rasa cikgu cepat sangat, tengok balik. Okey, kita tutup ngaji kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Terima kasih yang masuk, Akid yang respon. Semoga semua diberikan kejayaan yang cemerlang. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, Terima kasih cikgu. sama. Baik cikgu. Bye.